sahaja. Nah, soalan seterusnya, betul ke solat sunat duha kita boleh qada? Betul. Apabila sampai masa duha kita tidak dapat melakukannya atau ada uzur melakukannya. Contoh, sama-sama di solat duha pagi, tapi pada pagi itu dia tertidur, terkejut tak kejut, sudah bang zuhur, maka lepas mayang zuhur dia qada solat duha. Boleh. Dalilnya Nabi tak sempat solat sunat qabliyah zuhur kerana ada tetamu datang daripada luar negara, maka Nabi qada selepas mayang asar. Faham? Soalan seterusnya, adakah boleh kita solat jamak takdim maghrib hingga isya tapi belum mulakan perjalanan untuk musafir? Bah nak tolak pukul 9 malam tapi takut tak sempat solat isyak, kita solat garik dan menyamakkan solat isyak di rumah. 8.15 malam baru bertolak ke stesen bah. Jawabnya boleh kalau bukan rumah kita, rumah orang lain. Yang tak bolehnya rumah kita. Kita duduk rumah macam biasa, nak pergi Kuala Lumpur, bah jalan pukul 9, kita nak jamak takdim. Jawabnya boleh, keluar dulu daripada mukim. Faham? Jadi nak tolak duduk di Port Tuyu, nak naik bah di Kuala Terengganu, bertolak dulu pukul 8, nak sampai di Batu Nang semayang jamak. Boleh, tak ada masalah. Kerana Batu Nang sudah keluar daripada mukim Port Tuyu. Dia sampai dia apa benda ni? Gua badak ni boleh dah. Dia mukim yang lain dah. Jangan duduk di dalam rumah. Kita jamak dah. Salah seorang pasangan yang bukan Islam masuk Islam, adakah dia masih boleh bersama pasangan antara mereka berdua yang belum meluk agama Islam? Kerana jika keduanya masuk Islam, adakah perlu menikah semula? Baik, seorang bukan Islam masuk Islam, katakan suami, bila dia masuk Islam, boleh tak dia bersama lagi dengan isterinya yang masih belum Islam? Jawabnya tidak boleh. Yang tak boleh ni sebagai suami isteri tak boleh. Faham tak? Menghubungi apa semua boleh belaka. Faham tak? Tapi berhubungan sebagai suami isteri sudah tidak boleh. Cuma dikira tercerai dengan masuk Islamnya. Bila dia masuk Islam, kalimah syahadah, masuk dalam syahadah itu kalimah cerai kepada isterinya, automatik. Betul tak? Kemudian isteri dia pula masuk Islam, gua ni gamak. Tengok dulu tarikh isteri masuk Islam. Kalau belum lagi berlalu edah cerai, bagi keadaan isteri itu sendiri, maka jadi suami isteri semula. Faham tak? Contohnya isteri itu jenis perempuan yang masih ada haid, umur 20-an, 30-an, 40-an, jenis ada haid lah. Suami masuk Islam dulu, lepas tu bila isteri dah masuk lagi, berlalu baru sekali haid, isteri pula masuk Islam, maka jadi kekal suami isteri, tak payah nikah semula. Tapi daripada tarikh suami masuk Islam dengan tarikh isteri masuk Islam sudah berlalu kuruk. Salah satu kuruk, 3 kali suci dah. Kalau isteri tu jenis maknanya perempuan yang tak ada haid, lebih pada 3 bulan dah baru masuk Islam, isteri kena nikah semula. Nampak? Kerana masuk Islam yang pertama suami bercerai dikira, maka duduk di dalam iddah. Masuk seketak kekal suami isteri dengan syarat dalam kafir mereka bernikah. Kalau dalam kafir tak nikah, tak jadi suami isteri. Contoh dalam kafir dia bersekedudukan macam orang putih ni kan, tak nikah lah, pakai duduk serumah je, ada anak dan sebagainya. Betul tak? Beranak 5-6 orang, tapi tak nikah, masuk Islam dua-dua, tak jadi suami isteri. Yang jadi suami isteri masa kafir dia nikah, sekalipun nikahnya cara kafir. Kalau nikah dia dulu Kristian, dalam gereja, Tok Imam, bapak padri, masuk Islam dua-dua, sah nikah dalam tu. Bukan sah maknanya dimaaf pada syarak. Faham lagi?
atau Buddha, Tok Cha, tukang nikah. Nah, sah juga bila masuk Islam. Bukan sah nikah dulu, diraikan oleh Islam sebagai suami isteri. Faham? Kerana dia sudah ada bernikah dengan adat-adat dan agama dia masa dalam kafir. Walaupun nikah orang yang tak ada agama, nikah orang asli umpamanya. Nak, sah juga dengan syarat ada upacara nikah masa kafir. Soalan seterusnya, amanah Haji Adi. Dah mana soalan? Oh, ni panah ni. Berapa tahun dah amanah ni? 8 bulan. 30 tahun dah. 32 tahun dah. 30 tahun lebih dah. Amanah Haji Adi. Ini bukan amanah Haji Hadi sebenarnya. Ini diambil daripada kitab-kitab tauhid. Bukan kitab-kitab tauhid, perkara-perkara yang membatalkan akidah. Cuma diajar, disampaikan oleh seorang tokoh ulama, Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Orang pun gelar amanah Haji Hadi. Kalau kita buka kitab-kitab tauhid, sama saja. Dia kata, dan barang siapa yang menolak hukum Islam atau mempersendakan hukum Islam, seperti dikatanya undang-undang Islam itu sudah tidak sesuai atau ketinggalan zaman, atau disamakan dengan perkara-perkara yang tidak mensabah dengan kemuliaan hukum Islam, atau dikatakan undang-undang Islam itu zalim dan seumpamanya dia perkataan-perkataan, maka jadilah orang itu kafir. Betul tak? Jadi bukan Haji Hadi seorang kata, semua kitab tauhid kata gitu. Faham tak? Jadi jangan kita cepat melatah. Di dalam amanat tu tak ada sebut pun parti ni sebenarnya jadi kafir tak. Cuma ada kata mana-mana parti ke apa ke yang menolak hukum Islam, tak ada kira parti PAS diri pun, kalau tolak hukum Islam jadi kafir, tak ada kira siapa-siapa. Boleh tak baca hadis sahih dalam solat? Kalau tak boleh, tolong jelaskan. Jawabnya tidak boleh. Telah ditanya kepada ulama-ulama, di antaranya yang menjawabnya itu Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala, di antaranya Izzuddin Ibn Salam, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita baca hadis dalam semayang tak boleh, kerana semayang ini sallu kama ra'aitumuni usalli, semayang ikut apa yang Nabi baca. Datang dalam hadis baca, kita baca. Saya tinggal di asrama, kami kongsi bilik air. Saya menggunakan sabun yang ada dalam bilik tersebut tanpa izin. Saya tidak tahulah tuan dia sabun tu. Lalu saya beli satu sabun mandi dan menggantikannya. Jawabnya, jika diletakkan pada tempat orang ramai, balik kepada uruh, iaitu boleh digunakan. Jika tuannya menyorokkan dia, maka balik pada uruh, tuannya tidak mengizinkannya. Soalan seterusnya, salah tak lirik lagu yang dalam yang ada menyebut bidadari? Dapat pahala ke tidak kalau kita update status-status Islami? Dalam Facebook sekarang orang update status, maknanya orang post tulisan-tulisan, tulis hadis, tulis ayat Quran, nasihat ulama dan sebagainya. Tak ada kira siapa yang post benda-benda yang baik mesti dapat pahala walaupun kecil. Faham tak? Kerana janji Allah begitu. Siapa amal satu benda baik kecil je. Jadi kalau dia ambil perkataan ulama, satu nasihat, dia pun post dalam Facebook, maka orang baca, dapat pahala tak? Dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Jadi tak susah-susah. Walaupun kita jahat sekalipun, teruskan post perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan berkat kita dah buat kerja begitu, akan jadi berubah perangai kita. Tak? Kemudian pula, bolehkah dalam lagu sebut bidadari? Boleh dan tak boleh. Boleh lagu mana? Jikalau ada pada perkataan-perkataan dan lirik itu sesuai dengan keadaan bidadari itu sendiri.
Nak, kalau kata mu ni umpama bidadari, tak salah. Yang salah mu ni memang bidadari sungguh. Bidadari gua ni, bidadari adalah hurun ain yang duduk di dalam syurga. Faham? Atau orang jahat diumpamakan bagai bidadari, tak boleh kata gitu. Atau kamu lebih cantik daripada bidadari, tak lebih cantik, melainkan perempuan Islam masuk syurga baru lebih cantik daripada bidadari menurut hadis. Jadi tak ada masalah. Yang kita bimbangnya lagu-lagu orang putih. Lagu orang putih ni kita seronok sangat. Kadang-kadang kita ngaji orang putih, sekolah dah, kolej dah, universiti dah, tapi sampai ayat-ayat yang liriknya itu berbahaya, kita tak dah nak jam. Macam lagu apa benda ni, yang terkenal Bruno Mars. Kenal tak Bruno Mars? Seorang penyanyi popular dunia. Orang Gunung panggil Bronok Sama. Bruno Mars ni Bronok Sama. Lagu dia Till It Rain tu. Mula-mula dia kata, if you gonna leave me baby, jikalau kamu nak meninggalkan aku dalam percintaan ini, nampak, leave me some morphine, nampak, at my door, tolong tinggalkan sedikit dadah di depan pintu rumahku, supaya bila dia isap dadah tu, dia boleh melupakan segala masalah. Ini ngaruh. Rangkap yang kedua pula, there's no religion, nampak, can save me, tidak ada agama apa pun boleh menyelamatkan aku sekarang. Ini syirik. Tapi oleh kita terpedaya dengan rentak dan gaya yang dibawa, maka tak nampak lirik yang sudah merosakkan akidah. Nak dengar lagu orang putih, biar pandai bahasa orang putih. Dah pandai bahasa putih, bukan pandai saja, biar peka dengan lirik. Sekarang cukup mudah. Dah kita dengar sangat lagu kumpulan ni orang putih, pergi ke Google, copy, translate saja. Betul tak? Nampak dah molek tak molek. Kadang-kadang puja arak dan sebagainya. Bukan orang marah meminat lagu tu. Tapi dah benda tu sampai tolak agama, kata Tuhan pelawak. Banyak-banyak kan dah kumpulan baru lah ni. Mampu nampaknya lagu-lagu, lagu cinta, lagu komersial dan sebagainya. Tapi berbahaya. Soalan seterusnya, apa hukum tipu ibu untuk menyedapkan hati ibu? Harus, jikalau itulah jalan yang terakhir, tidak ada pilihan lain. Ini kata ulama-ulama. Apa hukum kita benci adik-beradik kita kerana perangai? Tak apa, benci adik-beradik kerana perangai, jangan benci tubuh badan.